Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik baru iaitu 2.2 pengurusan sumber keuangan keluarga. Okey, kita semua tahu pendapatan merupakan unsur yang sangat penting. Oleh itu, matlamat utama pengurusan sumber pendapatan keluarga adalah untuk membaiki kedudukan keuangan keluarga. Okey, kita lihat di sini, terdapat dua sumber pendapatan keluarga. Yang pertama, punca utama. Yang kedua, sumber alternatif. Okey, kita lihat terlebih dahulu punca utama. Punca utama merupakan pekerjaan hakiki yang dilakukan secara konsisten untuk mendapatkan gaji atau upah. Manakala sumber alternatif pula, pekerjaan atau perkhidmatan yang dilakukan secara sampingan di luar waktu bekerja hakiki. Okey, contoh kat sini yang cikgu boleh bagi adalah, contohnya Encik Alif bekerja sebagai kerani tetap di sebuah kilang di Kulim. Jadi, punca utama keluarga Encik Alif adalah gaji yang diperolehnya sebagai kerani di kilang tersebut. Okey, pada waktu malam pula, Encik Alif bekerja sebagai pemandu teksi. Jadi, sumber alternatif Encik Alif adalah upah yang diterimanya sebagai pemandu teksi. Okey, kita lihat di sini terdapat 4 faktor yang menyumbang ke arah jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Faktor yang pertama adalah pendidikan. Tahap pendidikan boleh mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Contohnya, keluarga yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi berpeluang memperoleh pendapatan yang sesuai dengan kelayakan pendidikannya. Okey, faktor yang kedua pula, saiz, komposisi dan kitaran keluarga. Di sini bermaksud, semakin ramai bilangan anggota keluarga, semakin besar perbelanjaan. Faktor yang ketiga pula, ekonomi negara. Keluarga yang mempunyai pendapatan lain melalui pekerjaan sampingan seperti perniagaan, hasil penyewaan tanah ataupun jual beli saham akan memperoleh pendapatan berganda, menyebabkan berlakunya peningkatan status sosial dalam masyarakat dan secara tidak langsung dapat membantu perkembangan ekonomi negara. Okey, faktor yang terakhir ialah pendapatan. Keluarga yang berpendapatan tinggi, kos sara hidupnya tinggi. Hal ini kerana jumlah pendapatan keluarga sangat mempengaruhi gaya hidup, pilihan dan keputusan berbelanja. Okey, maksud bajet pula merupakan satu plan keuangan iaitu cara mengimbangi wang yang dimiliki dengan wang yang dibelanjakan. Tujuan kita melakukan bajet yang pertama adalah untuk mencapai matlamat, keperluan dan kehendak. Yang kedua, membantu individu membuat keputusan terhadap jumlah wang yang akan dibelanjakan dan disimpan. Selain itu, kita melakukan bajet adalah untuk mengenal pasti sumber pendapatan yang boleh dibelanjakan. Seterusnya, kita dapat mengubah suai perbelanjaan mengikut keperluan dan kehendak keluarga. Selain itu, kita juga melakukan bajet adalah untuk mengelakkan berlakunya pembaziran dan menggalakkan keluarga membuat simpanan ataupun tabungan untuk masa hadapan. Okey, ini langkah-langkah menyediakan bajet. Langkah yang pertama, kita mesti menentukan matlamat keluarga. Langkah yang kedua, menentukan kategori keperluan. Langkah yang ketiga, menganggarkan pendapatan. Langkah yang keempat, menganggarkan perbelanjaan. Langkah yang kelima, mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan. Dan langkah yang terakhir, iaitu langkah 6 adalah kita dapat menilai bajet. Okey, terdapat 3 jenis matlamat keuangan. Yang pertama, jangka pendek. Yang kedua, jangka sederhana. Yang ketiga, jangka panjang. Okey, kita lihat terlebih dahulu jangka pendek. Kebiasaannya, jangka pendek ini adalah matlamat yang ingin dicapai dalam jangka masa yang singkat. Dan tempoh masa yang diperlukan ataupun tempoh masa yang diambil adalah kurang dari 6 bulan.
Bagi jangka sederhana pula, matlamat yang ingin dicapai dalam jangka masa sederhana. Dan tempoh masa yang diambil adalah 6 bulan hingga 1 tahun. Manakala jangka panjang pula adalah matlamat yang memerlukan tempoh masa yang lama untuk dicapai. Bagi jangka panjang ini, tempoh masa yang diambil adalah lebih dari 1 tahun. Okey, kita lihat apa maksud keperluan. Keperluan bermaksud barang dan perkhidmatan yang membolehkan manusia terus hidup pada tahap keselesaan yang minimum. Dan keperluan terbahagi kepada dua, iaitu keperluan asas dan keperluan sampingan. Keperluan asas ini adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal, manakala keperluan sampingan adalah merangkumi pengangkutan, perhubungan ataupun alat telekomunikasi. Okey, kita lihat pula apa maksud kehendak. Kehendak merupakan keinginan dan kemahuan terhadap pelbagai jenis barang dan perkhidmatan untuk hidup lebih selesa dan mewah. Contohnya kereta, mesin basuh, telefon dan sebagainya. Kebiasaannya, kehendak manusia tidak terhad menyebabkan manusia terpaksa membuat pilihan berdasarkan hasil pendapatan dan kemampuan masing-masing. Okey, kita lihat apa perbezaan antara keperluan dan kehendak. Keperluan ini mesti dipenuhi untuk terus hidup. Contohnya makanan, pakaian dan tempat tinggal. Manakala kehendak pula pelengkap kepada keperluan supaya manusia dapat hidup dengan lebih selesa dan seronok. Contohnya kereta, televisyen dan sebagainya. Okey, perbezaan bagi keperluan dengan kehendak yang kedua adalah keperluan terhad dan tidak ada banyak pilihan, manakala kehendak tidak terhad dan terdapat banyak pilihan. Perbezaan yang ketiga pula, bagi keperluan mengikut peringkat Maslow, yang paling asas ialah keperluan asas dan yang paling tinggi ialah keperluan sempurnakan diri. Manakala kehendak pula mengikut pilihan individu yang biasanya dipengaruhi oleh faktor usia, jantina, cita rasa dan pendapatan. Okey, perbezaan yang keempat adalah bagi keperluan mudah dipuaskan dan sama untuk semua manusia. Manakala kehendak pula tidak mudah dipuaskan dan berbeza mengikut seseorang individu dengan individu yang lain. Dan yang terakhir, perbezaan yang terakhir bagi keperluan dan kehendak adalah bagi keperluan adalah tuntutan semula jadi, manakala kehendak melalui pengalaman masing-masing. Okey, analisis keperluan dan kehendak. Keperluan dan kehendak individu bergantung kepada jenis pekerjaan. Okey, contohnya, keperluan komputer penting untuk pekerja dalam bidang pengurusan, tetapi kurang penting pada pekerja dalam bidang teknikal seperti juru elektrik. Okey, matlamat berdasarkan keperluan dan kehendak. Okey, mengikut kamu tengok dekat sini contoh situasi yang cikgu bagi ni. Kita tengok dulu contoh situasi yang pertama. Encik Yusof ingin mengerjakan fardu haji. Dalam masa yang sama, beliau ingin membeli sebidang tanah untuk mendirikan rumah banglo. Pada waktu ini, beliau telah memiliki sebuah rumah teras 2 tingkat. Situasi yang kedua pula, Isyad baru memulakan kerja sebagai seorang pegawai tadbir diplomatik. Dia mensasarkan matlamat untuk membeli kereta dan rumah. Okey. Berdasarkan kedua-dua situasi ini, kita boleh tentukan sama ada matlamat tersebut berdasarkan keperluan atau kehendak. Okey, dalam situasi Encik Yusof, beliau perlu mendahulukan keinginannya untuk mengerjakan fardu haji. Kerana sebagai seorang penganut Islam, Encik Yusof maksudnya Encik Yusof ni berkemampuan. Okey, dia mampu menunaikan rukun Islam yang kelima. Oleh itu, dia perlu tangguh terlebih dahulu untuk
untuk mendirikan rumah banglo. Okey, bagi situasi yang kedua pula, Encik Irsyad ataupun Irsyad ni, dia perlu mendahulukan pembelian kereta kerana tuntutan kerjayanya sebagai seorang pegawai tadbir diplomatik. Okey, kita lihat terdapat dua kesan positif dan negatif dalam penetapan matlamat. Okey, kesan positif penetapan matlamat adalah memupuk sikap positif seperti bersungguh-sungguh, tabah, sabar, cekal dan berani menghadapi resiko. Yang kedua, kesan positif yang kedua adalah meningkatkan taraf sosial ekonomi keluarga. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya kreativiti dan inovasi setiap ahli dalam keluarga. Okey, kita lihat pula kesan negatif dalam penetapan matlamat. Kesan negatif yang pertama dapat mengundang rasa tertekan dalam diri ahli keluarga. Dan yang kedua adalah, kesan negatif yang kedua adalah mencetuskan nilai negatif dalam diri seperti antisosial. Okey, kita lihat di sini kepentingan simpanan dan pelaburan. Okey, pentingnya kita sebagai manusia perlu menerapkan sikap suka menabung supaya kita dapat memperoleh faedah, ataupun bila kita membuat pelaburan kita dapat memperoleh pulangan dalam bentuk faedah serta dividen yang berganda. Yang kedua, kita dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti. Yang ketiga, bila kita membuat simpanan ataupun tabungan, kita dapat menyediakan wang pendahuluan dan kos urusan belian apabila kita ingin membeli aset. Yang kita juga dapat membeli kelengkapan rumah secara tunai. Dan kita dapat mengelak hutang dan membayar dengan harga yang lebih tinggi. Okey, kepentingan yang kelima adalah membiayai kos pendidikan anak-anak tanpa perlu membuat pinjaman pendidikan. Bila kita ada simpanan, maka kita tidak perlu membuat pinjaman pendidikan apabila kita nak sambung belajar nanti. Okey, kepentingan yang terakhir adalah menyediakan wang untuk persaraan dan menikmati kehidupan yang lebih selesa selepas bersara nanti.
Okey, sekian, terima kasih.